Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin, muslimat, sedang pendengar FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada hari ini, pada saat ini, hari dan saat yang sangat penting yang sepatutnya kita ingati, iaitulah saat tarikh yang begitu besar di dalam kehidupan seorang Muslim, iaitulah tarikh 9 Zulhijjah yang dikenali dengan Hari Arafah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Arafah dalam Kamus Ma'ani adalah sebuah bukit yang dekat dengan Mekah, tempat jamaah haji melakukan wukuf. Tempat ini juga dikenali dengan Jabal Rahmah yang berada di sebelah timur Makkah dengan ketinggian 70 meter. Pada hari ini, yakni Hari Arafah, seluruh jamaah haji menuju dan berada di Padang Arafah. Mereka melaksanakan wukuf sebagai sebahagian daripada rukun haji. Bila seseorang haji ataupun hajjah itu tidak melaksanakan wukuf di tempat ini, maka hajinya akan terbatal, yakni tidak sah. Dan dinamakan juga hari ini dengan Hari Arafah kerana pada hari ini jelaslah akan mimpi-mimpi yang sebelumnya yang masih diragui oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari Arafah merupakan hari yang sangat penting dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri yang perlu disedari dan difahami oleh umat Islam. Hari di mana kita berada pada hari ini, pada 9 Zulhijjah, di mana hari ini, yakni Hari Arafah, merupakan suatu hari yang sangat penting bagi para hujjaj ataupun orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kerana apabila mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka tidak ada haji baginya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nak menggambarkan betapa pentingnya Arafah ini dalam ibadah seseorang, ketika mana mereka menunaikan fardu haji ataupun ibadah haji. Dan Hari Arafah ini juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan akan sempurnanya agama Islam ini. Di mana pernah berlaku seorang lelaki bertanya kepada Amir Mukminin Sayyidina Umar. Kata lelaki ni, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'asyara al-yahud nazalat lattakhadhna dhalika al-yawma 'idan." Qala, "Ayyu ayah?" Qala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Qala Umar, "Qad 'arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Kama qala. Maksudnya, seorang lelaki pernah bertanya kepada Amir Mukminin Sayyidina Umar tentang satu ayat di dalam kitab Al-Quran, ya, yang dibaca oleh orang Islam. Lelaki ini mengatakan, jika ia ke atas kami sekalian bangsa Yahudi, maka kami akan mengambil hari tersebut sebagai perayaan. Kalaulah, ya, ayat ini ataupun kalaulah apa yang kamu baca ini ada pada kami, maka kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari perayaan. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah ayat itu? Lalu dia menyebutkan ayat Suratul Ma'idah, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku ke atas kamu, dan telah aku redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Lalu bila mendengar dibacakan ayat ini oleh lelaki ini, lalu Sayyidina Umar mengatakan, kami telah ketahui hari tersebut dan tempat turunnya ayat tersebut ke atas Nabi SAW, iaitulah ketika baginda berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Maknanya, ya, hari Arafah, hari yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kesempurnaan agama Islam ini. Itulah di antara besarnya kesan hari Arafah 9 Zulhijjah, ya, kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat sidang pendengar FM yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari Arafah juga merupakan hari raya dan sambutan bagi umat Islam. Satu hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Yaum Arafah wa Yaumun Nahar wa Ayyamut Tashriq indana ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya Yaum Arafah, hari Arafah kata Nabi. Wa Yaumun Nahri, hari kurban, hari kurban. Wa Ayyamut Tashriq, dan hari-hari Tashriq, iaitu pada tarikh 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Indana ahlal Islam, di sisi kami orang-orang Islam adalah wahya ayyamu aklin wa syurbin, iaitulah hari kami makan dan hari kami minum. Iaitulah hari raya bagi orang-orang Islam. Ya, iaitu, ya, hari Arafah, ya, hari, ya, raya Qurban dan hari-hari Tashriq, di mana diharamkan, ya, untuk kita berpuasa pada hari raya dan hari-hari Tashriq, kerana dia merupakan, ya, hari raya dan sambutan bagi orang-orang Islam. Dan hari Arafah juga, ya, iaitu 9 Zulhijjah juga merupakan hari yang baik untuk berdoa. Hari yang sepatutnya dipenuhi, ya, oleh kita dengan doa-doa kepada Allah yang kita panjatkan. Kerana Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, khairud du'a du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik doa, kata Nabi, adalah doa pada hari Arafah. Oleh kerana itu, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kita biarkan tarikh 9 Zulhijjah, tarikh dan hari di mana kita berada pada hari ini, ya, dibiarkan berlalu begitu sahaja, tanpa kita mengisi, tanpa kita mengambil ruang dan peluang hari yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan ini untuk,
kita melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa pada hari Arafah, berpuasa pada 9 Zulhijjah merupakan puasa yang sangat hebat ganjarannya. Kerana mengikut berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, puasa pada hari Arafah ini ataupun pada 9 Zulhijjah ini adalah puasa yang sekiranya orang menunaikan ibadah ini, diampunkan dosanya setahun sebelum dan setahun selepas. Ini di antara kelebihan berpuasa pada hari Arafah, pada 9 Zulhijjah. Nabi pernah bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Berpuasa pada hari tersebut. Hari apa? Hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan dosa tak setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala membuka ruang untuk mengampuni dosa orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah ataupun pada 9 Zulhijjah. Ini merupakan suatu ibadah yang sangat penting. Allah Ta'ala memberikan peluang untuk mengampunkan dosa setahun. Setahun sebelum dan setahun selepas. Itulah kemuliaan hari Arafah yang sepatutnya direbut oleh kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, sidang pendengar FM yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. 9 Zulhijjah juga adalah hari keampunan dan pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ma min yawmin aktsara min an yu'atiqa Allahu fihi abadan minan nar min yaumi Arafah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka. Tidak ada hari yang ramai orang yang Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka Allah, melainkan min yaumi Arafah, melainkan pada hari Arafah. Hari di mana Allah Ta'ala memberikan keampunan. Ya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita dengan ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita tunaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan yang lebih penting juga ialah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala yang begitu membakar, yang begitu menyakitkan, yang begitu menggurungkan, yang Allah Ta'ala sebut, inna azaballahi syadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, sangat menyakitkan, sangat memerikkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu mungkin ada di antara muslimin muslimat bertanya, kalau begitulah besarnya kelebihan dan kemuliaan hari Arafah, 9 Zulhijjah, hari di mana kita berada pada hari ini, maka apa yang patut kita lakukan? Bagaimana sebenarnya kita
bagaimana kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim pada hari ini. Lalu di sana, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dan dianjurkan kepada kita di dalam menghidupkan hari ini, 9 Zulhijjah ini, di antara perkara yang sepatutnya kita buat, sepatutnya kita lakukan, ialah di antaranya yang pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, pada hari ini kita hendaklah memperbanyakkan doa kepada Allah, memperbanyakkan zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita kehendaki, yang kita mahukan daripada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pada hari ini. Hari yang Allah Subhanahu wa taala mustajab doa, hari yang Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengkabulkan doa, hari yang sangat mulia dan hari yang sangat hebat ini. Perbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menggandakan pahalanya kepada setiap zikir yang kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan zikir itu hati kita akan menjadi tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu hati-hati kamu akan menjadi tenang. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara perkara yang sepatutnya kita buat juga pada hari Arafah ini ialah apabila masuk saja waktu maghrib pada hari Arafah, kita dianjurkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suatu kalimah, suatu pengisytiharan, suatu ikrar akan pengesaan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala itulah sahaja yang esa. Tidak ada yang memiliki kerajaan, tidak ada yang memiliki sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di atas segala sesuatu. Suatu kalimah, suatu ikrar, suatu kata-kata yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian Allah. Yang ketiga, sepatutnya pada hari Arafah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bertakbir selesai sahaja subuh hari Arafah. Selesai saja subuh hari Arafah, subuh 9 Zulhijjah, kita bertakbir hinggalah kepada waktu asar hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Kita hiasi hari-hari Arafah dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hari yang mulia, hari yang hebat, hari yang besar, iaitulah hari Arafah. Allah Ta'ala menjadikan bagi kita hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, hari-hari yang merupakan hari-hari perayaan, hari-hari kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hiasi hari ini, hari tasyrik ini, dengan kita bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di rumah kita, dengan ahli keluarga kita, supaya
kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa berada dalam hati kita. Pada hari Arafah ini juga, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di antara galakan, di antara anjuran Nabi SAW ialah kita berpuasa pada hari ini. Berpuasa pada hari Arafah, ganjarannya ialah menghapuskan dosa. Sebab itu, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, mereka tidak disyariatkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kerana pada hari Arafah itulah hari raya dan tempat wukuf bagi mereka. Rasulullah SAW berbuka pada hari Arafah dan ramai sahabat-sahabat melihat Nabi makan, Nabi minum pada hari Arafah. Cuma bagi kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi duyufur Rahman, untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini, maka di antara ibadah yang disunatkan kepada kita pada hari Arafah ialah berpuasa. Ialah berpuasa. Dan muslimin muslimat sekalian, dalam kita berpuasa pada hari Arafah ini, kita berdoalah kepada Allah. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguh-sungguhnya agar Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk menjadi tetamunya pada tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan doa kita doa yang dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kerinduan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, hadir menunaikan ibadah dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah haji. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada hari ini 9 Zulhijjah, marilah kita hidupkan hari ini dengan amal-amal saleh yang boleh kita lakukan. Hari ini kita perbanyakkan bersedekah. Kita berikan, kita keluarkan sedekah yang merupakan salah satu daripada ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hidup baginda. Sedekah yang memberikan kesan yang sangat besar dan sangat hebat dalam kehidupan seorang mukmin. Amal saleh yang disukai oleh Allah, amalan yang disukai dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah dalam hidup baginda. Hari ini muslimin muslimat sekalian, untuk bersedekah sangat mudah. Mungkin tidak perlu kita pergi ke tempat-tempat untuk kita berikan sedekah. Kita boleh bersedekah hanya secara online sahaja. Duduk di rumah, kita boleh bersedekah. Sangat mudah untuk kita melakukan amal-amal soleh pada hari ini. Dan rebutlah peluang pada hari Arafah ini. Di antara amal-amal soleh yang boleh kita buat juga pada hari ini, pada 9 Zulhijjah, hari Arafah ini, ialah dengan kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kita isi hari ini dengan ibadah tilawatul Quran, qiraatul Quran. Mudah-mudahan Quran itu menjadi penyembuh penyakit zahir dan penyakit batin yang ada pada kita. Mudah-mudahan Quran itu menunjukkan kepada kita jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Al-Quran itu akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara ibadah, amal-amal
yang boleh kita lakukan pada tarikh 9 Zulhijjah, iaitu pada hari di mana kita berada pada hari ini. Jangan kita biarkan hari ini berlalu tanpa kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa kita melakukan amal-amal salih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Pada hari ini juga, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari yang dimuliakan oleh Allah, hari Arafah 9 Zulhijjah, kita jadikan hari ini, kita isi hari ini dengan salat berjamaah. Kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat berjamaah. Tapi janganlah hari ini saja datang salat berjamaah, hari lain tak datang. Tapi hari ini hari yang diberatkan. Hari ini hari yang sepatutnya diberikan perhatian tentang bagaimana salat berjamaah kita. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, datangnya 9 Zulhijjah, beradanya kita pada hari ini 9 Zulhijjah ataupun hari Arafah, beradanya kita dalam suasana kita memahami kelebihan hari ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mungkin kita tidak akan berkesempatan lagi dengan 9 Zulhijjah pada tahun hadapan. Maka gunakan hari ini, manfaatkan hari ini untuk kita melakukan ibadah, melakukan amal-amal yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, amalan yang kita lakukan pada hari ini, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Mudah-mudahan puasa kita hari ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang terbaik dan mendapat ganjaran yang sebaiknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah di antara kelebihan pada hari ini yang sepatutnya sama-sama kita manfaatkan dan carilah kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali itulah yang dapat kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah hari ini menjadi hari yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan Allah Ta'ala meningkatkan kedudukan darjat kita di sisinya. Ma asabana min hasanatin famin Allah wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.